wabarakatuh. Selamat petang. Alhamdulillah petang ni kita dapat dengan rezeki dengan limpah kurnianya Allah Subhanahu Wa Taala, kita mau buang dan peluang kita. Hari ni kita dapat bertemu dua orang cikgu. Okey, seorang cikgu kita jemput khas daripada sekitar Kuala Lumpur. Dia jemput khas untuk membincangkan topik kita pada hari ini, iaitu permasalahan komunikasi di antara murid dan cikgu. Okey, terlebih dahulu saya perkenalkan diri saya Muhammad Ahmad bin Syarif. Tugasan ini adalah diberikan kepada kumpulan kami yang diwakili oleh 5 student, 5 pelajar, iaitu saya sendiri Muhammad Ahmad, kita ada Mr. Beren, kita ada Cik Amir dan kita ada Cik Firdaus, dan kita punya team member kita ada seorang student wanita iaitu Miss Tinis. Okey, untuk meneruskan kita punya sesi perbincangan ni cikgu, saya rasa sebelum kita go detail, kita nak introduce kita punya cikgu-cikgu yang ada kat sini lah. Okey, pertama mungkin Cikgu Ahmad Azrul mungkin boleh kenalkan diri. Okey. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Arifi. Saya berumur 29 tahun dan saya mengajar di Sekolah Kebangsaan Desa Terusin On di Keramat. 2021 ni dah masuk untuk tahun yang ke-7 saya mengajar di sekolah tersebut. Dan saya mengajar mata pelajaran matematik. Okey, kita ada Cikgu Mat dekat sini. Okey, kita ada seorang lagi cikgu iaitu Pak Izan. Mungkin boleh introduce cikgunya ni sikit banyak. Assalamualaikum dan selamat petang. Nama saya Faizan Haslina binti Hasbullah. Saya mengajar di SK Taman Sri Rampai di Staff Park Kuala Lumpur. Untuk tahun 2021, saya dah mengajar hampir 18 tahun di sekolah yang sama. Ini tempat posting yang bersama saya, dan saya juga mengajar matematik sekolah rendah. Okey, itu saja. Lama lah cikgu. Cikgu dah mengajar ni berapa lama? 18 tahun. 18 tahun. Tapi muda lagi. Kita lebih kurang sebaya lah. Sebaya muda. Sebaya muda. Okey, saya rasa kita direct kepada kita punya perbincangan. Saya rasa makluman kita tentang kita fokus tentang komunikasi cikgu. Komunikasi ni ada pelbagai cara, iaitu komunikasi sehala dan komunikasi dua hala. Jadinya daripada dulu sampai sekarang kita tengok perubahan komunikasi tu sangat besar. Daripada zaman saya dulu masa kecil, mungkin komunikasi tu kebanyakan adalah sehala daripada cikgu kepada murid. Kadang-kadang murid ni sebab kita sifat kita dulu, kita ni memang takut dengan cikgu. Takut dari segi kita bagi kita hormat pada cikgu. Jadinya kadang-kadang ada kala tu dia akan pergi sehala sajalah. Cuma sekarang ni mungkin kita dah pergi besar sikit, mungkin kepada dua hala. Dua hala ni maknanya antara murid dengan cikgu lah, ataupun ada cikgu atau murid. Tapi sekarang ni kita pelbagai hala dah, iaitu kita ada media masa. Jadi sekarang pembelajaran pun daripada sistem pembelajaran kita dah belajar daripada segi online dah sekarang. Mana dari online tu ada pelbagai hala, mana daripada sebelum ni kan, daripada mana-mana pun boleh kita belajar. Maknanya komunikasi tu dah berkembang. Jadi saya rasa kita back kepada zaman orang kata dululah, bukan dululah, maknanya komunikasi ni sebenarnya kita terdapat halangan-halangan lah. Setiap komunikasi antara manusia ke manusia ni ada halangan. Komunikasi kita dengan alat komunikasi ni pun ada halangan, macam contoh internet, tak ada line. Itu adalah halangan-halangan yang kita tu. Kita nak tengok halangan daripada segi antara guru dengan murid. Contoh, kalau kita tengok komunikasi murid ni, dia ada dari segi positif dan ada dari segi negatif. Jadi kita nak minta, kita nak kupas sikit, mungkin cikgu-cikgu yang ada kat sini boleh kupas. Kalau kita daripada segi negatif, kita nak cakap negatif lah, macam mananya kurang baik lah. Kita bukan cakap negatif, kita kurang baik. Kalau kurang baik ni macam contoh lah, ada kalau masanya kita tengok guru-guru ni bila dia berkomunikasi dengan murid-murid, ada masanya ada cara yang tidak kurang baik lah. Ada cikgu-cikgu ni yang berkomunikasi suka attack macam contoh peribadi. Ada yang melibatkan orang kata rupa parah, rupa seorang kanak-kanak. Sebab tu kita tahu murid-murid ni datang daripada pelbagai latar belakang. Jadinya dalam belakang ni pun tak adalah yang sama. Jadinya ada pelbagai corak yang dibentuk oleh ibu bapa. Mungkin cikgu, mungkin saya mula pada cikgu Asrul, mungkin bagi Cameron, kenapa kalau kita tengok komunikasi ni, kenapa ada cikgu-cikgu yang menggunakan metod cara yang macam tu untuk berkomunikasi supaya dia dapatkan attract student. Contoh dia gunakan kata, kamu ni dah tak handsome tapi bodoh dah pula, macam
dia menjatuhkan murid itu sendiri. Kenapa benda-benda itu boleh berlaku rasanya daripada cikgu mengatakan? Okey, bagi pandangan saya antara one of the factors kenapa halangan ni berlaku, yang pertama mungkin cikgu ni kurang sifat penyayang dalam diri dia sendiri. Mungkin hanya pergi ke sekolah semata-mata untuk mendidik, tetapi cikgu terlupa sebelum kita mendidik kita perlulah mempunyai rasa kasih sayang untuk dipupuk kepada murid kita, bukan hanya semata-mata mengajar. Dan apabila kita kurang rasa kasih sayang, kita tidak akan menganggap murid sebagai anak kita sendiri. Jadi that's why cikgu yang sedemikian tend untuk mengeluarkan kata-kata yang kurang senang untuk murid. Tapi katanya kalau saya bercakap, kenapa benda ni boleh berlaku? Sebab kalau kita tengok bahasa-bahasa yang berenak tu selalunya dia ada sumber pendorong. Macam pendorong cikgu sendiri mengeluarkan ataupun kita nak cakap habit, kita boleh cakap habit sebab guru ni dilatih ataupun pekerjaan ni adalah satu benda yang kata tenaga pengajar yang menunjukkan kebaikan. Tapi kenapa benda-benda ni berlaku? Kalau mungkin cikgu boleh mana macam contoh tiba cakap bodoh, kataan bodoh, macam marah yang tiba-tiba marah ataupun tak macam kita gunakan background dia sebagai basic kita nak marah seorang murid. Okey, mungkin juga disebabkan oleh tekanan emosi. Okey, emosi ni boleh berlaku sama ada di rumah, di tempat kerja ataupun dalam diri sendiri. Apabila cikgu ni mengalami masalah emosi, sebagai contoh mungkin di rumah sebelum datang ke sekolah mungkin ada masalah dengan anak-anak, dengan suami atau isteri. Jadi dia akan terbawa-bawa masalah tersebut ke sekolah dan murid ini menjadi mangsa untuk guru tersebut melepaskan rasa geram dan tidak puas hati. That's why cikgu tersebut mungkin akan sentiasa menggunakan kata-kata yang tidak sedap untuk didengar. Okeylah, saya rasa dia sikit sebanyak adalah daripada faktor luaran. Daripada luaran yang akan mengakibatkan cikgu tu sendiri orang kata terkeluarlah bahasa-bahasa ni. Okey, saya rasa mungkin cikgu Faizan lebih lama dah mengajar 18 tahun. Saya rasa 18 tahun ni saya rasa experience dia lebih banyak daripada zaman saya rasa 10 tahun dulu macam mana student Tina balas student kepada kita, Tina balas apa nak antara cikgu ataupun serani ibu bapa kepada cikgu. Cuma zaman tu macam mungkin cikgu dengan zaman saya lebih kurang sama. Bagi kita zaman dulu perkataan-perkataan tu tak ada impact besar. Maksud dia kita dengar masuk telinga kiri, keluar telinga kanan atau masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tapi kalau sekarang ni benda tu ada topik yang besar. Tapi benda tu punca kenapa? Jadi macam cikgu kata tadi mungkin daripada surrounding, daripada keluarga ada masalah. Jadi mungkin ada masalah daripada punya family ataupun ada kesihatan ke apa. Atau cikgu sendiri macam mana tu? Saya rasa lah halangan yang ni berlaku ada banyak faktor lah. Mungkin faktor peribadi, faktor sekolah, faktor orang sekeliling, faktor daripada beban tugas tu sendiri. So kalau kita nak tengok dah satu demi satu ni macam banyaklah dia punya faktor-faktornya. Okey, saya pergi satu demi satu lah. Kalau kata kita panggil faktor sendiri, mungkin cikgu tu tadi macam Arifi cakap tadi ada kurang kasih sayang. Kurang kasih sayang ni sebenarnya berlaku mungkinlah kerana mungkin cikgu tu tak menganggap macam tadi, tak penyayang, tak menganggap anak murid tu tak macam anak sendiri. Mungkin cikgu tu yang kita boleh tahu tengoknya mungkin cikgu tu muda lagi, tak ada sifat tu lagi. Yang kedua, mungkin cikgu tu sendiri dulu macam saya lah kan, macam gaya-gaya umur saya ni kan, dulu dia pernah bersekolah dulu. Pernah bersekolah dan dia beri layanan yang sama. Contohnya macam cikgu dia dulu, cikgu dia garang. Jadi dia kata mungkinlah kalau saya meneruskan cara yang sama, nak garang anak murid dengan cara yang sama macam zaman dahulu, jadi dia rasa mungkinlah benda tu akan mungkin jadi sama macam dia. Jadi manusia sikit. Tapi benda tu berlaku, perbezaan zaman tu jadi berbeza lah sebenarnya kan. Okey, kalau kita tengok dari segi lain lagi, daripada faktor diri lagi, mungkin daripada beban tugas dia. Beban tugas dia yang dia pegang sendiri kat sekolah tu. Beban tugas dia macam-macam lah. Mungkinlah faktor orang kata pembahagian kerja atau pembahagian kerja kat sekolah, tugas sekolah tu orang kata tak balance. Tak balance menyebabkan dia ni mungkin memegang tugas-tugas yang penting ni banyak. Bila memegang tugas yang penting banyak dengan faktor nak mengajar lagi, faktor perkeranian ni lagi, menyebabkan cikgu ni tadi tertekan. Bila tertekan, antara sebab ataupun antara salah satu dia nak keluarkan tekanan tu dengan anak murid.
dengan anak murid. Macam tu. Okey. Okey, yang ketiga, mungkin juga faktor dari segi majikan. Majikan tu yang pada guru besar lah ataupun pengatur sekolah. Jadi faktor majikan atau pengatur sekolah mungkinlah yelah kita kalau satu-satu institusi tempat kerja, kita mestilah nak dijaga, nak dihargai. Okey, maksudnya apa yang kita buat ni majikan kita perlulah hargai kita. Jadi kalau cikgu tu dah buat pelbagai apa benda yang dah daripada pengajaran dia, daripada apa-apa semua yang dia buat kat sekolah, tapi tak ada orang kata penghargaan daripada pihak lain, terutama pada majikan dia sendiri. Jadi dia rasa macam mungkinlah dia rasa macam tak perlulah nak buatkan yang lebih baik. Dia rasa sekadarlah dia buat ala kadar sahaja. Sebab dia rasa macam buat yang terbaik pun takkan ada orang puji. Jadi dia rasa macam tu. Jadi kita nampak hari tu jadi kita punya cikgu dia kata apa nama kasih sayang. Kasih sayang dengan ada cikgu dengan murid ataupun ada cikgu tu sendiri. Mana cikgu sendiri dengan majikan dia mengatur ataupun serang dengan cikgu-cikgu yang ada sekian. Okey. Yang tadi kita masa silam lah. Cikgu cakap zaman kita dulu, dia pernah kena. Kita punya cara ni kita lebih orang kata strict sikit. Cikgu ni lebih orang kata digeruni sikit. Sebab apa, cara dia mengajar macam tu supaya kita ni mungkin lebih orang kata jadi manusia akan datang. Tapi mungkin dia akan cuba praktik benda yang sama, tapi mungkin cara tak kena dengan zaman sekarang. Yang ketiga mungkin cara berbahagian tugas lah. Mungkin dia banyak, mungkin dia ada aktiviti melibatkan bukan tas dia mengajar, mungkin dia melibatkan tas luar ataupun daripada tas yang daripada PPD ke apapun aktiviti yang luar lah. Yang mungkin yang terakhir mungkin daripada majikan tu sendiri lah. Majikan tu sendiri, itu pengatur lah. Macam mana dia delegate, mana dia memberikan tugas-tugas setiap cikgu tu. Mungkin ada cikgu yang dia rasa yang perlu ada banyak tugasan selain daripada tugasan hakiki dia, mungkin dia akan buat tugasan lain. Itu yang kita nampak. Okey lah, kalau kita pergi kepada pihak majikan, pihak sekolah sendirilah. Lalu kalau pada pandangan cikgu-cikgu ni lah, kalau pandangan cikgu ni apakah yang patut dilakukan sebagai majikan kecil? Maknanya kalau pendidikan tu majikan besar lah. PPD tu ketua jabatan lah. Ketua jabatan dia kira besar lah. Daripada sekolah tu sendiri, macam mana dia nak identify, okay, cikgu ni macam ni kita nak improve. Cikgu ni macam ni kita nak improve. Cara dia komunikasi antara dia dengan murid atau komunikasi dengan rakan sekerja macam mana rasanya. Mungkin daripada pandangan cikgu sendiri. Mungkin cikgu ada pandangan macam mana kita nak cuba improve. Kalau saya lebih suka terbuka. Kalau orang suka tegur lah, terutama majikan kita. Kalau kita selalu ditegur, biasanya orang akan perbaikilah dengan lebih baik. Jadi saya rasa majikan, terutama guru besar atau pengetua ni, untuk memperbaiki keadaan ini daripada terus berlaku, mungkinlah dalam mesyuarat-mesyuarat kecil, dalam pertemuan-pertemuan daripada peringkat sekolah dengan guru-guru ni, selalu memberi nasihat ataupun macam mengingatkan cikgu supaya jangan berkelakuan begini, mengeluarkan kata-kata negatif dan sebagainya. Selain daripada tu, mungkinlah majikan ni sendiri bolehlah membuat satu lagi program lah. Program di peringkat sekolah, sama ada nak panggil daripada organisasi yang berkaitan cara komunikasi yang berkesan dengan parent, cara komunikasi yang baik dengan anak murid. Jadi benda tu pun boleh membantu juga. Kadang-kadang cikgu ni yelah, memang dah dia terlatih di peringkat maktab, di peringkat universiti, tapi bila berada dalam dunia realiti ni, situasi tu mungkin tak sama apa yang dia belajar dulu. Jadi bila dia nak berhadapan tu, dia tak pandai nak counter benda tu. Jadi salah satu dia kawalan perasaan tu lah, kawalan perasaan. Jadi dia tak boleh nak ni. Jadi mungkinlah kalau dengan memberikan program-program ataupun nasihat, jadi cikgu tu mungkinlah alert. Bila alert, mungkinlah dia teringat, dia tak buat. Jadi itu pun salah satu atau kata cara-cara jugalah. Maknanya selain daripada dia mengajar je, maknanya faktor luar daripada cikgu mungkin ada bagi training ataupun kita ada bagi satu masa untuk dia buka silibus yang luar daripada bidang kerja dia lah. Daripada segi peribadi ataupun mungkin ada pergi contoh training yang melibatkan benda dalaman hati sendiri. Urusan stres ke urusan stres contohnya tu kan. Mungkin daripada cikgu Asrul sendiri macam mana? Saya pula sekolah mungkin boleh bagi penghargaan kepada guru-guru yang bersifat penyayang. Macam contoh sekolah saya, setiap tahun kami akan ada anugerah
untuk guru penyayang semasa hari guru dan juga semasa hujung tahun. So 2 kali saya akan dapat, dan saya pernah tahun lepas 2019 saya dapat lah, alhamdulillah saya dapat masa hari guru dan juga masa annual dinner kami. Selalunya kalau udah guru menyayangi, dia orang bagi apa buat? Ada hamper dengan ada plug. Okey, Bergantung lah, bergantung dari sekolah. Ini sekolah. anugerah ni diberi daripada PK dan juga guru besar lah kepada guru yang dia tengok mana yang rapat dengan murid. Walaupun saya garang-garang juga, tapi kita kena pandai untuk tackle murid. Walaupun garang tapi murid still rapat dengan kita. So ada masa kita garang, ada masa kita baik. So anugerah-anugerah ni sebenarnya akan memberikan satu persaingan yang sihat di antara guru-guru untuk berusaha memperbaiki diri supaya tidak berlaku perkara-perkara yang seperti yang tadilah, maki murid, menggunakan kata-kata tidak baik. Kita ambil sikit lah, Kalau contoh lah, contoh, apakah rasanya idea atau canangan daripada cikgu-cikgu? Kalau contoh cikgu-cikgu tu yang menghadapi masalah dari tadi kesihatan. Mungkin yalah, setiap manusia ni ada masanya dia sihat, ada masanya dia sakit. Jadinya apakah idea caranya daripada pihak sekolah untuk kita membantu supaya guru ni orang kata disayangi. Maksudnya disayangi, ada orang ambil berat lah. Okay, saya sakit, macam mana pihak sekolah ataupun rakan sekerja ni membantu? Daripada cikgu dia, mungkin cikgu boleh share sikit mungkin apa yang ada cadangan? Okey, kebetulan pula di sekolah saya ni memang adalah cikgu-cikgu yang senior ni yang ada penyakit lah macam Cik Rama cakap tadi. Jadi apa yang saya nampak di peringkat sekolah ni, bila yelah kita tak ada orang nak sakit kan. Jadi bila dah diduga dengan sakit ni, jadi apa orang kata perlulah ada orang kata sokongan daripada orang sekeliling supaya cikgu ni dapat dihargai macam Cik Rama cakap. Jadi apa yang sekolah saya buat, yang saya nampak lah, bila mana cikgu ni sakit, kita tahu dia sakit, kita jangan bebankan lagi, tambahkan lagi sakit dia tu. Contohnya kita di peringkat sekolah ada pelbagai jawatan ataupun tugas-tugas khas. Jadi kalau boleh cikgu-cikgu yang bagi ni jangan bagi. Bukan jangan bagi, maksudnya kita jangan, kalau nak bagi tu kita bagilah yang ringan-ringan. Tak adalah yang pegang sampai ketua sana ketua sini. Jadi macam bila keadaan macam tu dah lah dia nak bawa diri dia ni tak boleh sebab keadaan dia sakit. Jadi bila keadaan macam tu tu pun menambah juga lagi satu stres kat dia. Bila menambah lagi satu stres, bolehlah kata nak bercakap kata dengan perkataan yang tak baik dengan anak murid, bercakap dengan tak baik dengan rakan kerja. Jadi tu pun antara satu faktor. Jadi selain pada tu besar kat sekolah saya buat cikgu ni tak pergi pada banyak level kelas. Kalau kata dia mengajar satu tahun tu biar level tu 1 tahun je, dia tak adalah pergi bergerak daripada bangunan sana ke sini. Jadi kalau kata dia mengajar sampai 3 aliran, dia akan bergerak. Bila bergerak tu orang kata halangan pada diri dia yang sakit tu tadi menyebabkan dia lagi orang kata lagi stres, lagi tertekan. Dia balik kepada orang kata engkau nilai kasih sayang majikan kepada staf lah. Majikan tu perlu jaga kebajikan lah juga. Jaga kebajikan guru-guru tu lah kita nampak. Okay, saya rasa kita pergi yang terakhir. Kalau contoh kita tengok, itu daripada segi sekolah atau pengetua. Daripada cikgu tu sendiri, macam mana kita nak wujudkan satu environment, satu keadaan kerja yang orang kata yang lebih orang kata kreatif. Macam mana kita nak macam cikgu cakap tadi, ada masa kita garang, ada masa kita baik dengan murid, tapi macam mana kita nak wujudkan supaya keadaan pembelajaran tu keadaan yang orang kata harmoni. Yang kedua, dia keadaan yang orang kata student ni suka untuk belajar. Ya. Yang ketiga, macam mana kita nak grab supaya diorang ni menimba ilmu dengan cara yang betul. Mungkin ada cara-cara yang mungkin cikgu-cikgu boleh share, mungkin Cikgu Azrul tu mungkin you punya pengalaman lah yang dah buat. So kalau daripada diri sendiri, saya rasa antara benda yang paling penting sekali yang saya akan utamakan apabila saya masih kuliah darjah, saya sentiasa akan bagi penubuhan yang positif kepada murid saya. Macam saya pula, saya banyak dapat kelas yang belakang. Selalunya kelas yang terakhir tu semua cikgu akan bagi dekat saya. Jadi apa yang saya buat dengan murid saya, memang mula-mula mereka tidak minat untuk belajar. Tapi cara saya sentiasa memberikan penubuhan positif dengan cara memberi stickers dekat buku-buku latihan murid. Jadi daripada murid yang tidak rajin nak buat latihan, dia akan usaha untuk siapkan juga latihan dan menyiapkan untuk dapat stiker. So dari stiker ni, ini
berlakunya komunikasi dua hala. Bukan tanda saja semata-mata, tapi dalam buku latihan itu juga saya akan tulis macam-macam nota dan juga penugahan positif. Kerana setengah murid saya bila kelas belakang ni dia tak suka bercakap pun. Tapi dengan cara menulis di buku latihan, itu komunikasi di antara saya dan murid saya akan berlaku juga. Okey, cara yang baik tu. Jadi sikit sebanyak kita bagi dia semangat lah. Ya, semangat. Dia buat tu adakah betul ataupun tidak tu saya rasa nombor 2 kot. Nombor dua. Bagi kita Akan bagi baiki. nama baiki dia. Yes. Maksudnya daripada situ dia orang berbuat macam bintang lah. Ya, ya. Okey, dia dapat Bintang. bintang, Ya. dapat 2 bintang, siap kerja dapat 3 Yes. bintang. Oh, satu idea yang bagus betul. Saya rasa kata kalau cikgu sendiri, cikgu lagi lama 18 tahun ni mesti banyak idea ni. Saya ni yelah dah 17 tahun, 18 tahun ni kan. Macam-macam sebenarnya saya buat daripada fasa saya bujang dulu. Okey. Berkahwin dah ada anak, sekarang peringkat remaja ni kita macam anak kita tu kita jadikan eksperimen kat rumah. Eksperimen kat rumah. Macam mana kita nak berhadapan dengan anak murid yang macam ni lah. Dan macam Arifin cakap tadi, kita cikgu Max ni biasalah dilabel sebagai guru garang. Dilabel sebagai guru garang, guru yang tak disukai, guru yang macam kalau Sakit boleh daripada kalau kalau satu hari tu kalau kata ada subjek matematik tu ada murid yang tak suka tak datang. Okey. Jadi macam tu. Jadi apa yang kami buat, biasanya kami ni suka mainkan perasaan murid lah, bukan mainkan perasaan. Jadi macam dia bukan main perasaan je macam tu tau. Main perasaan macam contoh tadi lah, kita kena tarik hati murid. Okey. Kena tarik hati murid. Macam saya, dalam pengajaran kita sendiri pun kena kreatif. Okey. Sekarang kita ada elemen PAK 21. Jadi elemen-elemen tu sebenarnya membantu kita sebenarnya. Elemen tu. Jadi macam tadi antara bagi stiker tu buat elemen PAK 21. Okey, macam saya buat, saya pernah lah dalam satu ketika bila keadaan dah terlampau kata darurat sangat dalam kelas tu. Murid yang tak nak belajar langsung ni. Sebab saya pernah ada satu kelas 30 orang murid lelaki daripada 40 orang. 30 tu murid tak nak belajar. Okey. Saya pernah ada pengalaman macam tu. Sampai kan tak boleh nak tinggal pun kelas tu. Okey. Okey. Jadi apa yang saya buat, saya selalu bercerita tau. Bercerita pasal diri sendiri. Okey. Saya selalu cerita pasal diri sendiri dan saya suka bercerita bekas-bekas anak murid saya yang lain. Alright. Okay. Saya suka cerita bekas anak murid yang saya lain. Kebanyakan anak murid saya ni dia duduk satu kawasan perumahan yang sama. Jadi bila kita cerita orang ni dia perlu okey saya kenal. Okey. Dia kenal. Jadi memudahkan saya bercerita. Alright. Jadi bila saya kata okey murid ni seluruh nakal. Tapi cikgu selalu bagi nasihat kat dia, lepas tu bagi orang kata galakan kat dia, murid ni dia dah berubah jadi macam ni. Okey. Jadi bila saya cerita tu saya kena pastikan cerita saya betul. Bukan saya kata hanya bercerita mereka-reka sebab bila saya reka dia orang kata cikgu tak sama lah apa yang berlaku. okey. Jadi benda tu akan jadi bercakap. Okey. Jadi saya kena ambil satu contoh yang betul-betul realiti. Jadi banyaklah kebetulan banyak contoh-contoh yang realiti tu murid yang dulu nakal jadi baik. Itu antara satu cara saya bercerita. Yang kedua saya cerita diri saya sendiri. Di mana dulu saya seorang murid yang nakal, tak nak belajar, dulu miskin, balik rumah apa semua, tak buat kerja sekolah, tak pergi sekolah apa tu. Tapi saya ceritakan detik pula kat mana saya berada seterusnya. Kat mana saya pergi sampailah saya berada kat sekarang. Saya cerita kat anak murid saya ada ijazah dah akan teruskan belajar untuk dapatkan master. Saya cerita kat anak murid supaya bukan apa tau, bukan untuk kita rasa macam bangga tau. Kita inspirekan murid kita supaya walaupun dulu kita macam ni tapi kita boleh berubah. Boleh berubah dan boleh menjadi seorang murid yang berjaya. Contohnya macam cikgu tu kira orang berjaya lah orang kata kan. Jadi macam tu lah. Itu orang kata percintaan saya. Kadang-kadang benda ni pelbagai keadaan lah sebenarnya berlaku. Dalam kelas tu sendiri pun saya perkenalkan cara-cara macam Arifin kata kena kreatif mengajar lah. Kreatif mengajar ni saya gunakan lagu, didik hibur. Saya pernah ada situasi murid saya bergaduh, saya lambat ke kelas. Cikgu masuk lambat? Masuk lambat tu kerana daripada kelas lain nak ke kelas tu lah. Jadi pergerakan saya tu daripada kelas yang bangunan yang sebelah tu makan masa. Jadi bila saya sampai tu murid saya dah bergaduh. Murid saya dah bergaduh. Apa yang saya buat, mula-mula saya masuk tu saya main bebe dulu lah. Tapi saya faham murid dalam makan tak suka bebe. Jadi bila saya bebe saya akan bagi contoh lah. Kata perlu berubah penutupan positif lah. Maksudnya perlu berubah. Awak tak boleh sampai tahap kat ni, kena berubah. Okey, lepas tu saya fikir lagi apa benda yang saya boleh buat supaya murid ni sentiasa berubah. Bukan kata takut sama. So saya pun fikir kalau saya pergerakan saya minggu depan pun akan berlaku macam ni juga. Akan lambat juga. Okey, saya pun cakap fikir macam mana nak jadikan murid saya bila saya masuk kelas bersedia.
bersedia satu, lepas tu tak ada kata gangguan yang macam bergaduh-gaduh macam ni. So saya pun fikir macam mana nak buat, saya buat nyanyian lagu Sife. Oh, Ibu Sipir. Zaman saya dulu punya Siti Sipir lah. Macam Sife lah. Okey, jadi dalam kelas tu setiap kelas saya ada mengajar 5 kelas. Okey. Setiap kelas saya tu mesti ada seorang ketua Sife. Oh, okey. Seorang ketua Sife. Apa tugas ketua Sife buat? Ketua Sife ni dia akan menggantikan saya. Sementara saya nak masuk kelas, dia gantikan saya untuk lead Sife. Okey. Untuk lead Sife. Okey, Jadi bila satu masa dia orang dah ada apa orang kata rentak tu, bila saya dalam perjalanan ke kelas, saya bila sampai kat muka pintu tu saya dengar dia orang bersife. Okey. So dia orang bersife. Masa tu saya boleh nampak macam-macam keadaan. Bukannya dia orang fokus nak bersife pun. Ada yang berdiri, ada dia orang kedai kawan. Tapi masalahnya bila keadaan tu berlaku, dia orang masih stay buat. Okey. Stay buat, berusaha lagi. Jadi bila saya nampak keadaan dia orang daripada tadi jadi macam ni, satu lagi saya akan bagi penugahan. Saya masuk, saya kata terima kasih semua. Saya hargai apa yang awak buat. Walaupun awak berusaha nak buat yang terbaik, saya tahu awak sedang berusaha dengan yang terbaik. Jadi saya bagi penghargaan kat situ. Jadi itu antara tu, stiker, kami bagi stiker kalau kata CP tu lengkap semua. Dapat semua betul. Dapat stiker, dia orang kumpul stiker. Bila kumpul stiker dapat hadiah. Macam tu lah nak kreatif kan. Jadi yang nak jadikan cerita ni, bila saya keluar, nak ke mesyuarat keluar ataupun program di luar PPD, saya tak ada kat sekolah tapi murid tak tahu. Murid tak tahu tapi kelas tu masih berjalan macam biasa. Maksudnya bila dia orang tak tahu saya tak ada kat sekolah. Tapi kelas tu sehingga cikgu ganti masuk, murid tu dah baca CV. Oh, okey. Murid tu dah baca CV. Sampai ada satu masa orang tanya, Cikgu Pak Izan tak ada. Cikgu-cikgu lain, Cikgu Pak Izan hari tak ada kat sekolah. Oh ya ke tak ada murid-murid kau tahu. Okey tak apalah kalau murid kalau dah tahu tu dia orang tak ada lah tu kan. Tapi nak cakapnya benda tu dah jadi habit dia orang, dah jadi rutin dia orang. Sehingga kan apa yang saya buat tu ditiru oleh kawan-kawan yang lain. Sebab rasa macam benda tu boleh orang kata mengawal murid kita daripada bergerak, daripada bising, daripada buat benda lain lah. Tu saya rasa macam bila dah orang ada ikut, saya rasa benda baik lah tu. Maknanya saya rasa one of the punya point yang penting adalah kreatif. How kita nak kreatif sebagai pendidik ni kepada murid-murid. Sebab apa, murid ni pelbagai. Jadi macam mana kita nak grab dia punya perhatian tu, maknanya kena murid kita pelbagai. Ada yang tak ada kasih sayang, nak kasih sayang pun betul ada. ada. Betul. Jadi saya rasa kita dah faham daripada tingkat awal kenapa benda ni, halangan ni berlaku, halangan pendidikan ni berlaku daripada faktor sekolah tu sendiri, macam mana kita nak membantu, dan daripada individu sendiri. Sebab apa? Saya rasa setiap yang berlaku ni mesti ada punca. Ya betul. Ada punca daripada diri kita sendiri ataupun daripada environment. Environment tadi macam sekolah sendiri ataupun berbawan kerja saya cakap tadi. Jadi saya rasa benda-benda ni boleh diatasi sekiranya ada diri sendiri untuk orang kata untuk berubah, ataupun ada orang untuk ubahkan kita. Contoh macam tadi guru besar sendiri atau pemajikan ataupun kawan sekerja kita untuk membantu. Saya rasa kalau benda-benda ni berlaku, saya rasa masalah komunikasi ni takkan ada. Saya rasa sebab apa? Pentingnya komunikasi antara murid dengan cikgu adalah satu benda yang saya rasa sangat penting. Sebab kalau tak ada wujudnya komunikasi antara guru dan murid, macam mana pembelajaran atau ilmu tu nak dipindah. Saya rasa clear dan kita faham kepentingan komunikasi ni daripada peringkat awal hingga ke akhir sekarang ni, dan terbaik adalah how kita nak manage that. Kita nak susun atur macam mana kita nak berkomunikasi antara kita dengan murid. Saya rasa kita clear. Alhamdulillah saya dapat pandangan daripada cikgu. Kami sebagai bulan ni, saya mewakili bulan mengucapkan ribuan terima kasih pada cikgu Atul, cikgu Fazil kerana dapat luangkan masa untuk kita berbincang lah. Ini kita panggil sesi perbincangan lah, untuk kita share ilmu antara kita. InsyaAllah pandangan cikgu-cikgu ni kita ambil sebagai kita punya satu, kita punya assignment lah, untuk kita bentangkan kepada kita punya prof. Saya setakat ini, terima kasih banyak. Assalamualaikum.